Baik, saya bersama dengan pakar ekonomi Universiti Tun Abdul Razak Uni Razak Profesor Emeritus Dr. Barjoya Bardai untuk kita melihat dan memahami faktor kejatuhan berterusan ringgit dan juga apa yang boleh dijangka. Prof, Assalamualaikum dan bagaimana kita memahami apa faktor-faktor utama ringgit terus jatuh ini, Prof? Okey, sebenarnya seperti yang disebutkan tadi Cik Luqman, kejatuhan ini ialah kerana pengeluaran wang US dollar yang berterusan. Pelabur asing menguasai 20% daripada pasaran saham, terus-menerus menjual saham mereka di satu masa kira-kira 1 bilion satu minggu. Mereka menjual saham dan membawa balik wang ke US kerana kadar OPR di US adalah melebihi 5%. Jadi maknanya itu satu magnet yang menarik mereka untuk membawa balik wang ke US. Jadi kalau kita menaikkan OPR pun tidak berguna sebab OPR kita baru 3% sebenarnya. Baru ini juga ada penerangan daripada Menteri Ekonomi Rafizi Ramli yang menerangkan bahawa disebabkan perbezaan yang banyak dalam kadar faedah itu, Prof, antara negara seperti Malaysia dan juga Amerika Syarikat. Kita saksikan seperti yang Prof sebut sebentar tadi, pelabur keluarkan duit mereka dari negara-negara seperti Malaysia dan melabur semula di Amerika Syarikat kerana di sana kadar faedah tinggi dan keuntungan mereka lebih tinggi. Jadi itu antara sebabnya. Tetapi itu juga tidak menerangkan mengapa negara-negara lain dalam ASEAN seperti yang kita kongsikan sebentar tadi masih berprestasi lebih baik dan malah apabila kita lihat pemulihan dan recovery baru-baru ini, mata wang yang teruk prestasinya juga sebelum ini seperti Baht Thailand semakin memulih tetapi ringgit tidak. Jadi jika ada amalan ini dalam kalangan pelabur disebabkan kadar faedah tinggi di Amerika Syarikat atau di Eropah, mengapa ringgit sahaja yang masih lagi tertinggal berbanding mata wang Asia Tenggara yang lain? Okay. Cik Roman, dalam jangka pendek, ringgit berbanding dengan US dollar adalah ditentukan oleh sentimen, persepsi dan keyakinan pelabur. Jadi pelabur-pelabur di pasaran saham Malaysia hari ini kurang yakin dengan prestasi syarikat. Syarikat Malaysia mengumumkan baru-baru ini bahawa prestasi mereka di 10 tahun lepas adalah agak merosot. Di tahun lepas keseluruhannya pun agak merosot. Jadi prospek mereka tidak menentu. Kemudian kita sebenarnya dari segi prestasi ekonomi keseluruhan adalah salah sebuah ekonomi yang terbaik di Asia. Di tahun lepas kita yang terbaik di hampir di seluruh dunia. Tapi maknanya itu tidak cukup untuk menarik pelabur-pelabur kerana juga keyakinan. Keyakinan ini banyak aspek yang menentukan keyakinan ke atas kestabilan politik, keyakinan ke atas prospek ekonomi Malaysia di masa akan datang. Walaupun dijangkakan kita akan dapat mencapai matlamat pertumbuhan melebihi 4.5% pada tahun ini, tetapi kita tidak tahu lagi tahun hadapan. Jadi secara keseluruhannya kita perlu memperbaiki keyakinan pelabur. Itu jangka pendek yang perlu kita lakukan. Dan langkah Bank Negara mengumumkan bahawa mereka akan campur tangan bila perlu. Itu satu keyakinan yang besar kepada pelabur-pelabur yang boleh memastikan bahawa mereka sekurang-kurangnya boleh mengharapkan ringgit stabil. Tapi bukankah campur tangan kerajaan dalam pasaran, baik ringgit ataupun yang lain itu, Prof, akan lebih menakutkan pelabur? Dia campur tangan ni bukanlah seperti yang berlaku di tahun 90-an apabila kita sebenarnya menyokong ringgit dengan membeli ringgit di pasaran. Tapi kita campur tangan dengan melakukan polisi. Sebenarnya di Malaysia misalnya, selain daripada pelabur-pelabur asing yang membawa keluar wang dengan banyak, sebilion satu ringgit, kita juga menghadapi masalah pekerja asing yang membawa keluar 80 bilion setiap tahun. Kita juga menghadapi masalah import yang besar 65 bilion satu tahun. Jadi banyak perkara yang menyebabkan permintaan ke atas ringgit adalah menjadi lemah berbanding dengan penawarannya.
Hmm. Jadi campur tangan polisi itu Prof, policy intervention yang Prof sebut sebentar tadi, apa lagi yang kerajaan boleh lakukan? Kerana kita lihat polisi-polisi setakat ini telah membawa kepada prestasi pertumbuhan ekonomi antara yang terbaik di Asia dan juga Asia Tenggara. Tapi ia masih lagi belum cukup untuk meyakinkan pelabur kerana anomalinya adalah kita antara prestasi ekonomi berprestasi terbaik di Asia tetapi mata wang berprestasi terburuk, sentimen antara yang terburuk. Jadi apa lagi kerajaan boleh lakukan seperti yang Prof sebut low hanging fruit tadi untuk meyakinkan atau mengembalikan keyakinan pelabur ini baik ke bursa saham Malaysia maupun ke ringgit? Uh, kita nak melihat misalnya dari segi polisi ekonomi tentang bagaimana usaha untuk mengganti import, ya, import substitution, usaha untuk mengurangkan import barang makanan, food security. Kita juga mau melihat bagaimana ekspor kita akan pulih. Ekspor kita agak menyusut dan penyusutan ini adalah disebabkan oleh aktiviti perkilangan yang agak merosot dan ini disebabkan banyak sebab tapi antara sebab juga ialah kerana harga barang bahan mentah import yang meningkat. Jadi mungkin perlu ada satu usaha untuk menyetabilkan kadar pertukaran sekurang-kurangnya untuk memastikan pengeluar-pengeluar tidak akan mengalami kerugian disebabkan memegang stok dan sebagainya. Baik. Prof, dah sudah tentu apabila ringgit melepasi paras RM4.60, RM4.70, antara soalan yang sering diutarakan adalah kita mengimbau kembali kenangan sewaktu tahun akhir 90-an seperti yang Prof sebut seperti tadi krisis kewangan Asia. Pada ketika itu tambatan ringgit menjadi topik yang dominan dan setiap kali ringgit trendnya begini kita akan saksikan soalan yang sama diutarakan. Jadi mencecah 4.6, 4.7 ini adakah Prof merasakan bahawa kita perlu mempertimbangkan kemungkinan untuk melakukan polisi yang drastik sedemikian untuk menambat ringgit? Okey, Cik Luqman, sebenarnya sejak 70 tahun yang lepas, dalam kebanyakan tahun, kita telah menambatkan ringgit kita dengan US dollar. Kita menambatkan di tahun 40-an, 50-an, kemudian di tahun 60-an, kemudian di tahun 90-an. Jadi kita sebenarnya tidak cukup masa untuk belajar mengurus mata wang kita. Jadi saya memikirkan bahawa menambatkan mata wang kepada US dollar adalah keputusan yang tidak begitu baik kerana bukan saja maknanya kita akan hilang keupayaan untuk mengawal dan terus belajar bagaimana mengurus mata wang kita, tetapi kita menambat kepada US dollar yang dianggap sebagai mata wang yang agak lemah di dunia. Bagaimana pelabur-pelabur asing, peniaga-peniaga asing telah secara perlahan-lahan cuba keluar daripada pergantungan kepada US dollar, de-dollarization. Jadi kalau kita masih bergantung kepada US, nanti kita akan dilihat bahawa kita terlalu rapat dengan US dan kita tak boleh keluar. Ada sebab juga dikatakan bahawa kelemahan yuan adalah salah satu sebab lagi. Mungkin kita perlu memperbagaikan mata wang terutamanya dalam urusan apabila kita berdagang dan juga kita perlu memperbagaikan simpanan ataupun reserve mata wang kita untuk memastikan kita lebih luas ataupun lebih fleksibel. Ya, Prof, akhir sekali, sungguh pun kejatuhan ringgit dan bursa saham ini sememangnya membimbangkan dan ia penting. Tetapi kadang-kadang kita lihat dalam perbincangan ekonomi, trend pergerakan ringgit atau bursa saham ini menjadi satu topik yang mungkin digembar-gemburkan lebih ketakutannya berbanding apa yang patut, overblown, kata orang dalam bahasa Inggeris. Jadi, apa yang kita saksikan baru-baru ini, bagaimana ia sebenarnya boleh memberikan kesan kepada orang biasa selain daripada mungkin inflasi yang diimport, harga barang-barangan yang mungkin diimport akan menghadapi sedikit imported inflation. Tapi selain daripada itu, kejatuhan ringgit dan kejatuhan bursa saham ini bagaimana ia akan memberikan kesan ekonomi hari-harian kepada rakyat biasa jika ada?
Ini sangat perlu, kita perlu meyakinkan kepada isi rumah pengguna-pengguna bahawa ekonomi kita masih stabil. Kita akan terus 5% pada tahun ini. Dan apabila pengguna-pengguna lebih yakin, mereka akan terus berbelanja. Kita takut kalau pengguna-pengguna tidak berbelanja kerana ekonomi kita berkembang bergantung kepada perbelanjaan persendirian. Jadi pengguna-pengguna tidak perlu begitu risau kerana sebenarnya perkaitan di antara nilai mata wang dengan pertumbuhan KDNK adalah agak jauh. Ada perkaitan tapi agak jauh dan memang kesannya agak besar di Malaysia kerana Malaysia sebuah ekonomi terbuka. Jadi kita mengimport banyak bahan-bahan mentah dan juga makanan. Jadi misalnya kalau harga bahan makanan ayam yang diimport terus meningkat, harga ayam pun boleh dijangkakan akan meningkat. Tapi kalau kita boleh terus meningkatkan ekspor, kita perlu menggalakkan peningkatan pengeluaran, jadi meningkatkan ekspor. Ini akan memulihkan dalam jangka pertengahan kadar pertukaran kita. Kerana akhirnya yang menentukan kadar pertukaran ialah permintaan dan penawaran ringgit dengan US dollar.